alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, nama saya Haji Ahmad Kastalani bin Simo, bertugas bersama dengan Haraman Travel and Tours selaku mutawif, dan dalam masa yang sama saya bersama dengan isteri saya lah, Hajah Nur Syah binti Muhammad Yunus selaku mutawizah di Haraman Travel and Tours ini. Baik, untuk hari ini setelah saya membuat tinjauan seketika ni tadi, nampaknya jamaah kita ni yang akan berangkat yang paling awal ini nanti terdiri mereka yang kata kali pertama umrah, kan. Jadi kali pertama umrah ni biasanya sebagaimana saya dahulu pun banyak persoalan yang ditimbulkan, kan. Apa dia itu umrah, macam mana nak buat umrah, kan, sepadan umrah tu di mana, larangan-larangan umrah tu apa dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu tadi saya tidak memberi berbentuk penerangan. Saya lebih memberi kepada sedikit taklimat, lepas tu saya buka pada persoalan. Kan? Sebab dengan persoalan-persoalan itulah yang keluar daripada nurani mereka yang dia rasa nak tahu sebagai orang yang kali pertama, kan. Mungkin dia dah baca dan mungkin juga dia telah pun berbual dan bersembang dengan orang lain yang telah pergi, kan. Jadi bila kita tanya tu kita terus spontan bagi jawapan. Dan agak mencabarnya pula kali ini masuk Mekah dahulu, bermaksud kita terus buat umrah, kan. Kalau kita masuk melalui Madinah dahulu seperti yang sebelumnya, mungkin kita ada waktu untuk memberi penerangan dah 3-4 hari. Suasana tu dia dah boleh terima, budaya, cuaca dan sebagainya. Ini dia tu masuk Mekah, jadi banyak persoalan lah yang ditimbulkan. Dan saya mengharapkan para peserta yang saya telah berikan penerangan tadi memahami keadaan dan dapat mengikutilah. Sebab saya pun tadi memberikan penerangan berbentuk teori secara lisan, malah berbentuk praktikal, kan. Praktikal. Jadi saya mohon sangatlah mudah-mudahan mereka memahamilah sepenuhnya, insya-Allah. Terutamanya tentang pakaian ihram lah. Cara memakai ihram. Saya nampak itu yang ditumpuan sebab mereka kali pertama, kan. Nak tahu apa dia tu pakaian ihram, terutamanya untuk kita lelaki-lelaki lah. Kalau yang wanita tu tidak terlalu satu kelainan sebab mereka memang sentiasa pakai telekung, pakai jubah dan sebagainya, kan. Tapi lelaki ni daripada pakaian biasa yang kita pakai hari-hari ni, kan, kita sembahyang pun pakai baju macam ni, kan. Tiba-tiba nak tukar, kan, pakai 2 kain ihram, ya. Jadi itu yang banyak praktikalnya tadi tu, cara nak pakai, ya. Jadi masa tadi itu walaupun dah sampai 3-4 jam, lebih kepada bentuk praktikal cara bagaimana kita nak memakai kain ihram tu, khususnya untuk yang laki-laki. Kalau melihat daripada persoalan-persoalan yang ada ni tadi, pada saya memang belum mencukupi. Malah kalau ikut saya, kita kena ada satu replika khusus tu. Contohnya macam Kaabah ni, bukan setakat yang ada sekarang ni, replika khusus yang seumpama, kalau tak 100% pun seumpama Kaabah. Kita tunjukkan yang dikatakan Multazam tu apa dia, yang dikatakan Hijr Ismail tu apa dia, yang dikatakan Hajarul Aswad tu apa dia, Rukun Yamani tu apa dia, Rukun Hajarul Aswad tu apa dia, Rukun Syami tu apa dia, Rukun Iraqi tu apa dia, kan. Sebab setiap laluan itu antara satu penjuru ke satu penjuru tu sebenarnya ada pengkhususan, kan, pengkhususan pun. Apa yang kita nak doakan, supaya apa-apa juga benda kita kena ada pengkhususan, kan. So bila ada pengkhususan, maka apa yang kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu tersusun. Jadi kalau tersusun tu mudah-mudahan mudahlah untuk ditunaikan. Sekarang ni ilmu ni tersebar dengan pelbagai cara. Namun ilmu secara tradisi, berguru, bertalaki, pada saya itu lebih penting lah. Sebab dengan guru itu kita boleh orang kata tu belajar secara secara eyes contact. Kita pandang wajahnya, dia pandang wajah kita. Kita buat praktikal cara macam mana, kan. Boleh menggunakan YouTube dan sebagainya, tak jadi masalah. Tapi kalau kita nak ambil dari sudut fadilatnya, memang kena berguru lah. Saya lebih syorkan
buat secara berguru, sama ada teorinya ataupun praktikalnya. Bagi jemaah yang kali pertama, saya syorkan 1 hari penuh itu kita belajar tentang teori. Contoh rukun umrah, kan? Kita rukun umrah kena buat satu. Yang kedua tu wajib umrahnya. Dalam wajib umrah tu ada pantang larangnya. Jadi tadi kita lebih kepada soalan, kalau kita nak buat tu, saya rasa memang tak boleh setengah hari. 1 hari tu khas untuk teori saja. Duduk dalam kelas, kan, kita belajar dalam kelas, kan. Yang hari besoknya sehari lagi baru kita buat untuk praktikal. Malah ada kalanya, kalau ikut saya lah, kena reserve 1 hari yang selalu kadang-kadang kita lupa. Kita tumpu pada umrah, tetapi ziarah kita kepada Rasulullah SAW dengan para sahabat tu kita lupa. Kita sentuh sikit je. Dengan masa yang terhad tadi, saya sentuh tentang ziarah Madinah pun sedikit je, kan? Sebab masa dah terhad, kan. Lebih-lebih lagi kalau kita memang masuk dengan buat umrah dahulu. So kita penceramah pun bagi tumpuan tentang ibadah umrah, tetapi ziarah Rasulullah ni kadang-kadang kita sentuh sikit sangat. Jadi pada saya, kalau ikut saya lah 3 hari. 1 teori tentang umrah, yang keduanya praktikal tentang umrah, yang ketiganya ialah tentang ziarah Madinah itu. Bukan hanya setakat yang dikatakan Rasulullah dengan para sahabat, itu dah tentu lain penting. Yang ketiganya, tempat-tempat yang Haramain nanti nak rancang, kita nak pergi ke mana, apa yang kita nak ziarah tu. Jadi kita kena terangkan. Kalau kita terangkan waktu ketika itu betul, fizikal kita ada kat sana, tapi masa kita pun terhad. Tapi kalau kita sedikit awal-awal yang ziarah tu kita dah terangkan. Contohnya, cerita pasal Quba. Kenapa pula kena pergi kat Quba? Tak bolehkah hari pertama kita pergi ke masjid lain? Itu ada sirah dia. Sirah tu kita kena baca. Itu yang kita perlu teori tu. Sirah tentang Quba tu kita kena baca dan kita kena terangkan pada jamaah. Jadi apabila dia pergi kat Quba tu, dia dah terlekat pada minda dia, oh aku ni nak pergi ke Quba, ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni ceritanya bermula begini, akhirnya jadi begini. Kan? Saya pun tak sempat nak cerita ni Quba tu macam mana. Kan? Itulah dia permintaan Sayyidina Aisyah. Oleh kerana dah lama duduk kat Mekah, tak boleh nak buat tawaf, kan. Sayyidina Aisyah daripada Ummul Mukminin mengadu dengan baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kita ni dah 3 tahun dah duduk kat Madinah, kan. Sahabat kita yang duduk kat Mekah boleh buat tawaf, boleh keliling Kaabah, boleh buat umrah. Kita kat Madinah, kita tak boleh nak buat. Tu yang Rasulullah kata, aku perintahkan kamu daripada rumah ambil uduk, pergi ke Masjid Quba. Walaupun solat dengan 2 rakaat solat dan patah balik ke Mekah, fadilahnya sebagaimana 1 umrah. Tapi saya pun tak sempat nak cerita sebab masa dah tersengkat. Dia saya kata tu. Jadi teori 1 hari, praktikal 1 hari, khusus untuk Madinah 1 hari. Itu pandangan saya lah. Apa-apa pun ibadah pun, kita ni 2 kali kena buat. Fi'li, kauli. Fi'li praktikal, kauli lisan. Lisan apa dalam hati. Umrah walaupun dia bentuk fi'li, sifat, tetapi kena ada bacaan. Kan? Kita pun sediakan buku, kan. Tak sempat pun nak baca bukunya lagi, kan. Jadi sediakan ada buku, kan. Jadi kalau boleh ada satu replika yang khusus untuk Kaabah. Jadi daripada Hajarul Aswad pergi ke rukun Iraki tu, apa kita nak baca. Iraki nak pergi ke Syam, apa kita nak baca. Syam yang mana, apa kita nak baca, kan. Dalam buku tu ada, tapi kita tak sempat, masa terlalu singkat, kan. Jadi pada saya ibadah apa pun ada 2 sifat, sifat fizikal dengan sifat hati, kan. Jadi kita nak cantumkan hati dengan fizikal tu yang ada kalanya menghadapi cabaran.